Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syariah Kimi bin Muhammad daripada Kolej Komuniti Drantut. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang slide iaitu mata pelajaran pendidikan Islam. Pembentangan pada hari ini ialah bertajuk zihar. Pengertian zihar daripada segi bahasa iaitu belakang, dan daripada segi syarak ia dimaksudkan menyamakan anggota badan isterinya. Dari segi syarak ini bermaksud menyamakan anggota badan isterinya. Dari segi maksud ia menyamakan anggota tubuh badan isteri dengan orang yang bukan orang yang mahram. Seperti contoh ibunya. Seperti contoh dia menyamakan punggung isterinya disamakan dengan punggung ibunya. Itu adalah bermaksud zihar daripada syarak. Bagi mengukuhkan pengertian zihar itu, di dalam Al-Quran ada tertulis, iaitu dalam Al-Quran maksudnya orang yang menzihar isterinya, tidaklah isterinya itu menjadi ibunya, tidaklah menjadi kepada mereka melainkan perempuan yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka itu menyentuh kataan mungkar dan dusta. Maksudnya di sini iaitu zihar ni amatlah tidak digalakkan di dalam Islam. Kerana zihar ini adalah menyamakan anggota tubuh badan dengan orang mahram beliau, iaitu seperti contoh ibu beliau. Hadis pula dalam mazhab Syafi'i ada berkata iaitu tashbihu zauja wa zaujatuhu bi mahramuhu. Maksudnya suami menyerupakan isterinya dengan muhrimnya. Maksud di sini iaitu menyerupakan anggota tubuh isteri beliau dengan ibu beliau. Itu adalah sebab ibu beliau adalah muhrim bagi suami itu. Yang kedua adalah dari segi hadis iaitu mazhab Hanafi, dengan maksudnya orang Muslim menyerupakan isterinya atau menyerupakan dengan sebahagian anggota atau dengan sesuatu bahagian dengan muhrimnya selama-lamanya dengan suatu sifat yang tidak boleh hilang. Dengan suatu sifat yang tidak boleh hilang dimaksud di sini iaitu seperti anggota tubuh sifatnya yang tak boleh hilang. Seterusnya adalah rukun zihar. Rukun zihar terbagi kepada 4. Yang pertama adalah suami yang zihar. Yang kedua adalah isteri yang dizihar oleh suami. Yang ketiga adalah lafaz zihar iaitu sirah. Yang keempat adalah orang yang diserupakan. Maksud suami yang zihar ini adalah tukang pelaku, iaitu orang yang melafazkan zihar kepada isterinya. Yang kedua adalah isteri yang diziharkan. Isteri yang diziharkan ni dimaksud iaitu orang yang diziharkan oleh suami itu. Suami itu melafazkan zihar pada isterinya. Isterinya adalah orang yang pelaku. Yang ketiga adalah lafaz zihar. Lafaz zihar adalah lafaz yang dikeluarkan oleh suami kepada isterinya. Yang keempat adalah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan ini dimaksud orang yang bukan murid, iaitu ibunya. Seperti ibunya iaitu orang yang diserupakan, ataupun orang yang menyerupai isterinya. Zihar, di dalam zihar terdapat syarat zihar. Di syarat zihar ada 5. Yang pertama adalah suami baligh, berakal, sah talak dan juga kemahuan sendiri. 5 ini adalah syarat sah zihar. Jika tidak menyempurnakan 5 syarat ni, maka zihar itu adalah tidak sah. Zihar itu tidak sah lah. Yang pertama adalah suami. Apa maksud suami di sini adalah suami lah. Jika tak ada suami, macam ni kita nak melafazkan zihar kan? Syarat dia adalah kena ada suami. Jika tak ada suami, tak boleh melafazkan zihar. Yang kedua pula adalah baligh. Baligh di sini bermaksud syarat pertama adalah suami. Syarat kedua adalah baligh. Jika suami itu tidak baligh, maka syarat sah zihar ini tidak akan sah sebab lelaki itu tidak baligh. Baligh ni iaitu orang yang dah cukup matang. Kira dia dah cukup matang untuk melafazkan syarat sah zihar ni. Dia boleh fikir bagi dari segi baligh ni maksudnya dia dah boleh fikir yang mana baik ataupun yang mana buruk. Dia dah boleh fikir benda tu adalah baik,
dan benda tu adalah buruk. Okey, benda tu tak boleh buat, benda ni boleh buat. Okey, itu masuk dari segi double alif. Okey, yang ketiga pula adalah berakal. Okey, berakal bermaksud di sini sang pelaku mempunyai akal yang elok lah. Maksudnya tidak gila. Seperti contohnya, setengah manusia ni dia ada penyakit, benda orang panggil gila sekejap. Okey, contohnya dia ada penyakit gila sekejap. Kadang-kadang normal, kadang-kadang tak normal. Contoh time tu dia tiba-tiba tengah gila, dia akan cakap punggung kau menyerupai punggung ibu aku. Okey, jika time tu dia tengah mempunyai penyakit yang gila sekejap tu, maknanya zihar itu tidak sah, kerana time tu dia tidak berakal. Okey. Okey, syarat zihar yang kelima adalah kemahuan sendiri. Okey, maksud di sini kemahuan sendiri adalah kemahuan hendak suami tersebut. Kiranya kemahuan suami tersebut bukannya daripada contoh kawan daripada suami itu suruh cakap ataupun orang lain yang suruh cakap, tapi ia datang daripada kemahuan suami sendiri. Kiranya ianya memang niat daripada hati sang suami tersebut. Okey, zihar ini terdapat satu kisah di zaman Nabi dulu, di mana pada zaman Nabi dulu terjadi pada seorang sahabat dari golongan Ansar yang bernama Aus bin Syamik yang melakukan zihar terhadap isterinya, iaitu Khawlah binti Tha'labah. Okey, maka selepas diziharkan oleh suami beliau, maka Khawlah mengadukan hal itu pada Rasulullah. Maka turunlah surah Al-Mujadilah ayat 1 hingga 4. Kisah ini adalah mengenai zihar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Okey, seterusnya adalah lafaz zihar ataupun sighah. Okey, jika lafaznya digunakan jelas dan khusus, maka ia tidak memerlukan niat. Maksud di sini adalah jika lafaz zihar yang diberikan kepada isteri itu jelas, khusus, maka ia tidak memerlukan niat. Maksud di sini adalah macam contoh ia disebut secara terang, maka sang suami tidak memerlukan niat. Okey. Okey, seterusnya adalah hukum. Hukum bagi zihar ini adalah haram. Hal ini kerana ia menunjukkan persamaan isterinya dengan orang muhrimnya, seperti ibunya, kakak, adik-beradik beliau lah. Okey, hukumnya adalah haram. Okey, dalil yang menjelaskan hukum zihar ini adalah firman Allah Taala yang maksudnya, dan mereka yang menziharkan isteri-isteri mereka dari kalangan kamu, bahawanya mereka itu diserupakan sebagai ibu-ibu mereka dari sudut keharaman. Sesungguhnya ibu-ibu mereka itu tidaklah melainkan yang mengandungkan mereka. Sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu yang mungkar dan juga dusta. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dari Maha Pengampun. Surah Al-Mujadilah ayat nombor 2. Okey, itu adalah hukum yang menguatkan lagi, itu adalah dalil yang menguatkan lagi hukum. Kenapa hukum zihar itu adalah haram? Allah sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran, maka hukum itu secara sahnya adalah haram, hukum zihar ini. Maka ia tidak boleh berlaku di antara suami isteri. Okey. Seterusnya saya akan menyatakan itu langkah mengelak daripada berlakunya zihar. Yang pertama adalah tidak mengikut sifat Arab jahiliyah yang memahami konsep zihar. Sifat Arab jahiliyah ini iaitu dia sering menyerupaikan isterinya dengan ibunya. Oleh itu kita sebagai Islam ni, kita tak wajib, tidak elok, tidak patut mengikut sifat Arab jahiliyah tentang zihar ini. Okey. Okey. Sebenarnya adalah kafarah zihar. Kafarah zihar ini kita perlulah memerdekakan seorang hamba muslim, berpuasa 2 bulan berturut-turut, iaitu memberi makanan 60 orang miskin. Kafarah zihar ini dia seperti macam denda kepada sang suami
yang melakukan zihar ke atas isterinya bersandarkan ibunya. Okey, iaitu memerdekakan seorang hamba. Memerdekakan seorang hamba ni pada zaman dahulu lah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia perlulah memerdekakan seorang hamba. Pada zaman kita ni tidak lagi ada hamba. Okey. Seterusnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Okey, oleh itu kita perlulah berpuasa 2 bulan berturut-turut jika kita melakukan zihar terhadap isteri kita. Okey, seterusnya memberi makan 60 orang miskin. Kita perlulah memberi makanan kepada 60 orang miskin. Kita cari orang miskin seramai 60 orang. Kita hendaklah memberi makan kepada orang miskin tersebut. Okey. Seterusnya adalah akibat zihar. Okey, akibat zihar ni akibatnya daripada kita melakukan zihar terhadap isteri kita. Yang pertama adalah suami yang melakukan zihar akan mendapat kemukaan Allah dan berdosa besar. Ianya akan mendapatkan kemukaan daripada Allah kerana hukum zihar ni dia tentu haram. So sang suami ni dia tak boleh buat kerana hukum dia tetap haram. Maka Allah murka terhadap orang yang melakukan zihar ni terhadap isteri dia, dan dosa besar akan dapat kepada suami tersebut lah jika dia melakukan zihar. Sebab hukum dia tentu haram. So mestilah kita akan dapat dosa besar jika kita melakukan zihar terhadap isteri kita lah. Okey, itu sahaja daripada saya, Muhammad Syariah Hakimi Buah Muhammad, dalam menerangkan apa itu zihar. Jika terdapat salah atau silap, mohon betulkan. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada saya sendiri. Okey, terima kasih juga kepada Ustaz Wan. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.